TV KPM. Nampak perniagaan kita dah semakin maju ni. Untung pun banyak ni. Kita kaya. Jadi sekarang ni, bila bisnes kita dah maju, kita dah kaya, kita kena buka syarikat. Kita buka syarikat Aiman Sendirian Berhad. Tak nak. Panjang sangat. Kita buka Aiman Berhad. Macam sama je. Apa beza di antara Berhad dengan Sendirian Berhad ni? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera diucapkan kepada seluruh penonton Didik TV KPM. Anda bersama saya Aiman Sufian Azman pada hari ini dalam slot menengah atas dalam mata pelajaran Prinsip Perakaunan tingkatan 5 dan bersama dengan kita pada hari ini tempat kita rujuk. Kalau nak berniaga je kena rujuk dengan cikgu ni kan. Okey, baik, kita bersama dengan guru kesayangan kita iaitu Cikgu Syarul Darus. Apa khabar cikgu? Khabar baik Aiman, apa khabar? Saya pun baik juga. Cikgu, terima kasih bersama dengan kita pada hari ini. Baik. Dan juga kita ada juru bahasa isyarat yang bersama dengan kita pada hari ini iaitu Cikgu Kulina daripada SMK Sultan Abdul Samad, Petaling Jaya, Selangor. Apa khabar cikgu? Okey, nampak sama pula baju kita, color merah. Merun lah gitu. Terima kasih cikgu kerana bersama dengan kita pada hari ini bagi kita nak belajar berkaitan dengan satu topik tentang perakaunan ni kan. Jadi cikgu, sebelum kita mulakan, kita nak tahu hari ini kita nak belajar tentang topik apa cikgu? Dipersilakan. Baik, terima kasih Aiman. Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera buat semua anak murid cikgu di rumah. Apa khabar? So hari ini kita bersama dengan Aiman. Okey, cikgu nak ajar tajuk apa? Tajuk apa hari ini? Perakaunan untuk syarikat. Perakaunan untuk syarikat. Jadi cikgu, pentingnya kalau kita nak buka syarikat, kita kena ada akaun. Barulah kita dapat susun kewangan kita dengan baik. Jadi cikgu, macam mana? Boleh ke cikgu? Cuba cikgu tekan kuat sikit. Barulah dia keluar. Okey, boleh kita mulakan cikgu? Baik. Dipersilakan cikgu. Okey, baik. Tajuk kita hari ini adalah berkaitan perakaunan untuk syarikat menurut Shell. Baik. Jadi cikgu nak kenalkan dulu apakah syarikat. Syarikat merupakan satu badan atau entiti yang ditubuhkan oleh sekumpulan individu untuk menjalankan aktiviti perniagaan dengan tujuan memperoleh keuntungan. Okey, siapakah pemiliknya? Pemiliknya adalah pemegang share. Okey. Dari segi undang-undang, syarikat adalah satu badan yang sah dan terpisah daripada pemiliknya. Liability pemegang share syarikat terhad kepada jumlah modal yang dilaburkan. Syarikat boleh memiliki harta, membuat kontrak, mendakwa dan didakwa. Seterusnya kita pergi kepada pengenalan kepada syarikat Berhad menurut Shell. Penubuhan syarikat Berhad menurut Shell merupakan entiti perniagaan yang dimiliki oleh individu-individu yang menyumbang modal dan diberi share dalam syarikat. Semua syarikat yang ditubuhkan tertakluk kepada Akta Syarikat 2016. Bila kita nak tubuhkan syarikat, kita perlulah mematuhi prosedur penubuhan syarikat. Yang pertama, membuat carian nama dan permohonan nama. Yang kedua, menyerah simpan permohonan pemerbadanan syarikat. Yang ketiga, membayar fee pendaftaran. Dan yang keempat, bila kita dah bayar fee pendaftaran, barulah kita diberi notis pemerbadanan. Maksudnya sah syarikat kita tu ditubuhkan. Okey, baik. Seterusnya, bila nak tubuhkan syarikat, kita kena lihat ada perlembagaan yang kita perlu patuhi. Apakah perlembagaan syarikat? Merupakan dokumen yang mengikat syarikat, pengarah dan pemegang share.
Jadi cikgu nak bacakan kandungan perlembagaan syarikat. Yang pertama kita kena ada tujuan, keupayaan, hak, kuasa atau keistimewaan syarikat. Yang ketiga, kita ada perkara-perkara yang perlu dipertimbangkan oleh akta. Okey, contohnya cara pembayaran dividen dan apa-apa perkara lain yang hendak dimasukkan oleh syarikat ke dalam perlembagaan. Okey, seterusnya. Okey, dalam syarikat kita kena ada 2 dokumen iaitu tata wujud syarikat, iaitu dokumen yang mengandungi perkara apa? Nama syarikat, jenis perniagaan, tujuan syarikat ditubuhkan dan juga modal diterbitkan. Dan dokumen yang kedua, tata urus syarikat, iaitu dokumen yang mengandungi peraturan pengurusan dalaman dan pengendalian dari segi pengurusan dan pentadbiran syarikat. Macam yang cikgu sebut tadilah dalam kandungan perlembagaan tadi. Ada kuasa dan tanggungjawab hak lembaga pengarah, cara pelantikan lembaga pengarah, pembahagian keuntungan. Penting tu. Okey, baik. Seterusnya, kita pergi pada ciri syarikat. Okey, ciri syarikat kita ada 4. Yang pertama, hayat berterusan. Yang kedua, entiti berasingan. Yang ketiga, liability terhad. Dan yang keempat, pengasingan fungsi pemilikan dan fungsi pengurusan. Jadi, Aiman nak tubuhkan syarikat kena ada keempat-empat ciri ini. Okey. Baik, seterusnya kita akan lihat apa beza syarikat sendirian berhad dan syarikat berhad. Tadi di awal tadi Aiman cakap syarikat Aiman Berhad atau syarikat Aiman Sendirian Berhad. Ada beza ke cikgu? Ada beza. Jadi kita lihat kat sini Aiman. Baik. Yang pertama, dari segi bilangan ahli. Kalau syarikat Sendirian Berhad, seorang hingga 50 orang. Kalau syarikat berhad, seorang hingga tiada had. Okey. Yang kedua, dari segi bilangan pengarah. Untuk syarikat Sendirian Berhad, minimum seorang. Kalau syarikat berhad, minimum 2 orang. Okey, dari segi pemilikan share, ini adalah persamaan antara syarikat Sendirian Berhad dan syarikat berhad, iaitu bila kita nak miliki share, dia terbuka kepada individu, persatuan dan entiti perniagaan. Okey, dari segi perbezaan yang keempat, dari segi pindah milik share, ni penting. Kalau Sendirian Berhad, share tidak boleh dipindah milik. Manakala syarikat berhad, awam, bebas dipindah milik. Okey, maksudnya boleh dijual beli melalui broker. Okey. Dari segi status share, syarikat Sendirian Berhad Aiman, Ya, cikgu. tidak boleh disenaraikan di Bursa Malaysia. Manakala awam berhad, iaitu share berhad, boleh disenaraikan dan diniagakan secara bebas di Bursa Malaysia. Dan dari segi laporan kawan, untuk syarikat Sendirian Berhad, Aiman kena laporkan penyata kewangan kepada pemegang share. Kalau syarikat berhad, perlu bentangkan dalam mesyuarat agung tahunan. Dan yang terakhir, contoh tadi Aiman dah bagi contoh dah. Nama syarikat. So kalau untuk Sendirian Berhad, mesti ada SDN BHD, Sendirian Berhad. Manakala syarikat berhad, syarikat Aiman Berhad. Kat ni cikgu bagi syarikat Khazanah Nasional Berhad. Baik. Kita nak uji Aiman hari ini. Aiman, soalan pertama. Ya, cikgu. Apakah bentuk keuntungan syarikat berhad yang akan diagihkan kepada pemegang share? Okey, jawapannya nampak lebih kurang sama lah cikgu. Tapi saya cuba untuk memilih D sebagai jawapan saya, Mari cikgu. kita lihat jawapan Aiman. Betul ke tak? Betul atau salah? Ya, betul. Tahniah Aiman. Okey, mari kita pergi ke soalan berikutnya. Maklumat berikut adalah perbezaan ciri antara syarikat Sendirian Berhad dan syarikat awam. Tadi cikgu dah tunjukkan. Jadi, nombor 1, bilangan ahli, betul ke salah Aiman? Salah cikgu. Salah. Okey. Nombor 2? Nombor 2, kalau kita tengok jawapan dekat sini cikgu, salah. Salah. Sebab Okey. dia perlu persetujuan pemegang share. Dari nombor 3, terbitan share. Yang ni betul, terhad kepada individu tertentu. Yang keempat? Yang keempat pun betul juga, sebab tidak disenaraikan di Bursa Malaysia. Okey, baik. So, mari kita lihat jawapan Aiman betul atau salah? 3 dan 4 cikgu. Okey, tahniah lagi sekali Aiman. Itu Baik, dia. tahniah. Okey. Tapi nampak macam sama cikgu Berhad dengan Sendirian Berhad. Rupanya ada beza Ya, kan? ada bezanya Aiman. Baik cikgu, kita nak berehat seketika. Para penonton, murid-murid jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini di Didik TV KPM.
Baiklah, kembali bersama saya Aiman Sufian Azman di Didik TV KPM dalam slot menengah atas dalam mata pelajaran prinsip perakaunan tingkatan 5. Kalau kita tengok kan, dia melingkor-lingkor je dekat TV tu kan. Apa benda tu kan? Itu bursa saham cikgu Bursa Malaysia. Bursa Malaysia. Nampak? Terima kasih cikgu betulkan saya. Jadi, rupanya kita ni pun boleh jadi pemilik share. Tapi sebut share daripada tadi kita pun tak faham apa itu share. Kita beri pada cikgu lah untuk ajar kita apa itu jenis modal dan juga share itu sendiri. Silakan cikgu. Okey, baik. Terima kasih Aiman. So, segmen berikutnya kita akan teruskan dengan jenis modal dan terbitan share. So, Aiman nak tahu kan jenis modal share macam mana? Okey, baik. Cikgu akan terangkan. Okey. Apakah jenis modal? Dalam syarikat kita ada dua jenis share, iaitu share biasa dan share keutamaan. Jadi di sini cikgu nak pergi terus. Apa beza share biasa? Apa beza share keutamaan? So yang pertama kita nak tengok dari segi kadar dividen, Aiman. Ya, kalau untuk share biasa, kadar dividen tidak tetap. Tetapi untuk share keutamaan, kadar dividen adalah tetap. Dari segi perbezaan yang kedua, untuk keutamaan dari segi pembayaran dividen, Aiman, share keutamaan ini sangat istimewa. Untuk bayar dividen, kita utamakan dulu share keutamaan. Nama pun share keutamaan kan? So, selepas kita bayar kepada dividen kepada share keutamaan, barulah kita bayar kepada share biasa. Dari segi hak mengundi, Aiman. Ya, cikgu. Untuk share biasa, dia ada keistimewaan dia, mempunyai hak mengundi dan untuk melantik lembaga pengarah semasa mesyuarat agung tahunan. Manakala share keutamaan, di sini ada kekurangan dia. Share keutamaan ni dia tidak ada hak mengundi untuk melantik lembaga pengarah dalam mesyuarat agung tahunan. Perbezaan yang keempat, sekiranya berlaku syarikat akan dibubarkan. Dari segi tuntutan aset, bagaimana? Dah namanya share keutamaan ya. Jadi kita akan utamakan dulu share keutamaan. Barulah seterusnya share biasa. Dan dari segi tunggakan dividen. Untuk share keutamaan layak mendapat tunggakan dividen pada tahun perakaunan yang lain. Sekiranya pada tahun ni syarikat mengalami kerugian. Manakala share biasa tiada tunggakan dividen atau tidak bersifat timbun tambah kumulatif. Baik, seterusnya kita akan pergi kepada jenis modal. Kita ada 3 jenis modal. Modal dibenarkan atau modal berdaftar, modal diterbitkan dan berbayar penuh, dan modal belum diterbitkan. Baik, hari ini cikgu nak ajar Aiman macam mana nak kira modal diterbitkan dan berbayar penuh. Kita tahu apakah modal diterbitkan dan berbayar penuh, iaitu share yang ditawarkan kepada orang awam dan telah dibayar penuh. Macam mana rumus pengiraannya? Modal diterbitkan dan berbayar penuh sama dengan bilangan share diterbitkan darab harga se-share. Baik. Contoh 1, mengira modal diterbitkan dan berbayar penuh, syarikat percetakan Berhad ditubuhkan untuk membekalkan bahan percetakan. Pada 1 Mac 2022, syarikat percetakan Berhad menerbitkan 200 unit 8% share keutamaan pada harga RM2 se-share dan 1.500.000 unit share biasa pada harga RM1 se-share. Semua share telah dilanggan dan dibayar penuh. Kira modal diterbitkan dan berbayar penuh bagi share keutamaan dan share biasa. Aiman, berdasarkan rumus tadi, boleh tak Aiman kirakan share keutamaan menggunakan rumus yang cikgu bagi? Lihat yang cikgu merahkan tu. Ambil unit 200,000 darab RM2. Darab dengan RM2. Ya. Apa jawapannya tu? 400,000 cikgu. Nanti kita simpan dulu 400,000. Kira 400,000. pula 1.500.000 darab RM1. Jawapannya RM1.500,000. RM500,000. Jangan lupa. Cikgu. Baik, kita lihat. Tepat sekali. Tahniah Aiman. Share keutamaan tadi RM400,000 dan share biasa RM1.500.000. Ingat ya, kita perlu jumlahkan modal diterbitkan. So, jumlah keseluruhan adalah RM1.900.000. Baik, seterusnya
kita pergi kepada bagaimana kita nak merekodkan terbitan share dalam jurnal am. Terdapat 3 akaun yang perlu yang terlibat dalam merekod terbitan share. Yang pertama, akaun bank. Kedua, akaun permohonan share biasa dan akaun permohonan share keutamaan. Dan yang ketiga, akaun modal share biasa dan juga akaun modal share keutamaan. Baik, di sini cikgu bacakan cara merekod terbitan share dalam jurnal am. Apabila share diterbitkan, ingat debit permohonan share, kredit modal share. Apabila wang diterima dan dibankkan, bila kita dapat duit, debit bank, kredit permohonan share. Dan apabila berlaku lebihan langganan, kita kena pulangkan kembali. Jadi, debit permohonan share, kredit bank. Seterusnya, cikgu akan tunjukkan bagaimana tadi Aiman dah kira modal diterbitkan untuk share biasa. So, cara merekod dalam jurnal am, debit permohonan share biasa, kredit modal share biasa. So dalam jurnal am, untuk yang sebelah kredit tu kita kena butir dia kena ke kanan sedikit. Okey, seterusnya cara merekod modal diterbitkan dan berbayar penuh share keutamaan, debit permohonan share keutamaan, kredit modal share keutamaan RM400,000. Baik, seterusnya tadi kita kira satu, sekarang kita nak gabungkan bagaimana nak rekodkan ke dalam jurnal am dan juga ledger. Okey, jadi syarikat merpati berhak menawarkan perkhidmatan penghantaran kargo. Pada 2 Mei, syarikat telah menerbitkan 2 juta unit 6% share keutamaan pada harga RM1 se-share dan 3 juta unit share biasa pada harga RM50 se-share. Pada 15 Mei 2022, semua share telah dilanggan dan dibayar penuh. Anda dikehendaki merekod terbitan share ke dalam jurnal am dan memindahkan catatan dari jurnal am ke ledger. Jadi cikgu nak tunjukkan macam tadi juga kita nak kira share keutamaan 2 juta kali RM1 berapa Aiman? 2 juta cikgu. RM2 juta ringgit. Kemudian share biasa 3 juta darat RM50 1.5 juta cikgu. Pandai Aiman, tepat sekali. Jadi kita nak rekodkan baru keluar ni. Mengira terbitan Aiman, tadi cikgu dah tanya. Ya, cikgu. Okey, baik. So, jawapan dia. Baik, kita tengok macam mana kita nak rekodkan. Okey. Daripada tadi cikgu dah tunjukkan jurnal am, debit permohonan share 6% share keutamaan 2 juta, kredit modal 6% share keutamaan. Kemudian kita rekodkan pula permohonan share biasa, debit RM1,500,000, kredit modal share biasa. Seterusnya debit bank. Sebab tadi kita kata semua share telah dilanggan dan dibayar penuh. So debit bank, kredit permohonan 6% share keutamaan dan kredit modal permohonan share biasa RM1,500,000. Baik. Seterusnya cikgu tunjukkan cara merekod dalam ledger. Dari jurnal am tadi, apa yang debit, rekod ke debit. Apa yang kredit, rekod di kredit. So kita mulakan dengan akaun permohonan 6% share keutamaan. Ikuti dengan akaun modal 6% share keutamaan. Kemudian akaun permohonan share biasa, debit. Akaun modal share biasa, kredit. Dan akhirnya akaun bank kita debit. Baik. Seterusnya, okey, apa kita nak buat? Apa tindakan kita sekiranya modal diterbitkan tidak habis dilanggan atau terlebih langganan? Okey, sekiranya terkurang langgan, kita ada pihak penaja jamin akan menanggung kurangan tersebut. Okey, siapa penaja jamin tu? Firma broker, bank saudagar, tabung amanah saham atau agensi kewangan lain. Manakala kalau terlebih langgan, kita pulangkan balik wang tersebut kepada pemohon. Baik. Seterusnya, ini kita nak uji Aiman lagi. Untuk soalan objektif kita. Pernyataan manakah yang menerangkan ciri share biasa? Aiman. A. Kadar dividen tidak tetap. B. Dividen dibayar terlebih dahulu. C. Berhak menerima tunggakan dividen. D. Tiada hak mengundi dalam mesyuarat agung tahunan. Mana satu Aiman? Okay, jawapan. Kalau share biasa ni cikgu, kadar dividen tidak tetap cikgu. Pasti? Saya pasti. Okey, mari kita lihat jawapan Aiman. Wah, pandai. So Aiman, kalau kadar dividen tidak tetap, untuk share biasa, kalau share keutamaan? Keutamaan share-nya tetap cikgu. Kadar dividennya tetap. Okey.
Okey, seterusnya. Ini soalan melibatkan, tak melibatkan, kita kena baca dulu soalan ni. Adakah melibatkan pengiraan atau tidak? Pada 13 Mac 2022, syarikat Cermin Berhad menerbitkan 1 juta share biasa kepada orang ramai pada harga RM1 se-share. Pemohon dikehendaki membayar penuh semasa permohonan. Pada tarikh tutup permohonan 27 Mac, jumlah wang yang diterima adalah RM1 juta. Pilih catatan yang tepat untuk merekod urus niaga pada 27 Mac 2022. Okey. Okey, cikgu. Kalau saya cuba cikgu. Kita terima duit ni Aiman. Terima duit. Jadi debit bank cikgu dan kredit adalah permohonan cek. Debit bank anda betul pasti. ke, cikgu? Sebab apa ni? Terima duit. Sebab terima duit. Oh ya. Betul cikgu. Okey, mari kita lihat jawapan Aiman betul ke salah. Okey, tepat sekali. Alhamdulillah. Bagus Aiman hari ini. Terima kasih cikgu. Baik. Seterusnya kita lihat kepada soalan berikutnya. Syarikat Sihat Berhad, pembekal produk kesihatan telah menerbitkan 200,000 unit 9% share keutamaan pada harga RM2 se-share dan 1 juta unit share pada harga RM1 se-share. Semua share telah dilanggan dan dibayar penuh. Okey. Berapakah modal diterbitkan dan berbayar penuh? Okey, sini Aiman kena bantu cikgu kira. Boleh cikgu? Kira dulu. 200,000 darab RM2. Okey, darab RM2, 400,000 cikgu. Okey, bagus. 1 juta darab RM1. 1 juta darab RM1 sejuta cikgu. Okey, cuba tambahkan dua-dua Aiman. Okey, 1,400,000 cikgu. Okey, mana satu jawapan Aiman tu? Jawapannya sudah semestinya D cikgu. Wah, okey baik. Mari kita lihat betul. Tahniah Aiman. Pandailah Aiman hari ni. Alhamdulillah bagus cikgu. matematik. Jadi macam tu cara untuk kita nak dapatkan jawapannya cikgu Ya, betul. Kena darabkan satu persatu dan ditambahkan. Ya, kita guna rumus yang cikgu bagi tadi. Okey, baik cikgu. Terima kasih cikgu. Jadi kita nak berehat seketika. Para penonton, murid-murid jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini Didik TV KPM. Didik TV KPM. Baiklah, kembali bersama saya Aiman Sufian Azman di Didik TV KPM dalam slot menengah atas dalam mata pelajaran Prinsip Perakaunan tingkatan 5. Baik, Cikgu Syahrul. Kita nak sambung lagi pembelajaran kita untuk segmen pada kali ini. Apa yang akan Cikgu kongsikan? Baiklah, setelah kita belajar tentang pengenalan kepada syarikat, tentang jenis modal dan terbitan share, menghitung modal diterbitkan dan berbayar penuh, cara merekod ke journal am dan ledger, kita akan teruskan dengan equity pemilik syarikat Berhad menurut share. Okey. Dalam perniagaan kita perlu ada penyata kewangan. Jadi untuk syarikat Berhad, okey, ada perbezaan dari segi merekod equity pemilik. Jadi cikgu akan tunjukkan komponen equity pemilik dalam penyata kedudukan kewangan. Okey. Kita akan tunjukkan equity pemilik, iaitu kita akan masukkan modal diterbitkan dan berbayar penuh, di mana kita akan masukkan unit, sebab kita ada dua jenis share, so kita akan masukkan share keutamaan dan share biasa. Cara kita nak rekodkan, mesti ada tajuk modal diterbitkan dan berbayar penuh. Kemudian kita masukkan unit untuk share keutamaan. 2 juta unit diikuti dengan peratus dia. 6% share keutamaan, kemudian diikuti dengan jumlah RM2 juta. Manakala untuk share biasa kita masukkan unit, 3 juta unit, nama share biasa, kemudian jumlah RM1,500,000. Okey, nampak tak kat sini Aiman apa yang tak ada? Yang tak ada adalah share dia ke cikgu? Aiman, yang peratus ada. Peratus dah ada. Okey, jawapan Aiman kurang tepat. Apa yang tak ada, cikgu jelaskan. Yang tak ada tu adalah harga se-share. Harga tadi se-share. kan Aiman ada kira tadi. So, jadi dalam penyata kedudukan kewangan, kita tak perlu masukkan harga se-share bagi setiap unit. Baik, kita tak perlu masuk. Kita hanya masukkan unit, nama share dan jumlah share.
Okey, untuk share keutamaan pastikan ada peratus. Okey. Okey, baik. Seterusnya, dalam ekuiti pemilik, cikgu nak tunjukkan terdapat perbezaan komponen ekuiti pemilik bagi syarikat, perkongsian dan milikkan tunggal. Baik. Seperti mana tadi cikgu tunjukkan untuk syarikat Merpati Berhad, untuk syarikat, perlu diingatkan komponen ekuiti pemilik dia mesti tulis modal diterbitkan dan berbayar penuh untuk share keutamaan dan share biasa seperti yang cikgu jelaskan tadi. Kemudian kita akan lihat, kita akan tengok pula komponen ekuiti pemilik dalam perkongsian. Perkongsian MKH, Penyata Kedudukan Kewangan pada 31 Disember 2022. Ingat, perkongsian kita ada perkongsi. Jadi dalam ekuiti pemilik ada tajuk, kemudian kita kena tulis akaun modal abu, berapa jumlah dia? 30,000. Akaun modal bakar, RM 20,000. Kemudian kita kena jumlahkan RM 5,000. 50,000, maaf. Seterusnya, dalam perkongsian, kita ada akaun semasa. Jadi kita kena bawa baki akaun semasa tersebut. Akaun semasa abu 4,200, akaun semasa bakar 3,800. Dan kita perlu letakkan jumlahnya di sebelah, di kolom kedua. Dan kita perlu gabungkan jumlah akaun modal perkongsi dan akaun semasa, menjadikan RM58,000. Nampak tak perbezaan antara perkongsian dengan syarikat tadi, Aiman? Nampak ada beza lah, cikgu. Nampak. Sekarang tadi syarikat sudah, perkongsian sudah. Sekarang kita nak tengok bagaimana komponen ekuiti pemilik dalam milikkan tunggal. Baik. Untuk milikkan tunggal, kita ada Kedai Runcit Unimat. Penyata Kedudukan Kewangan pada 31 Disember 2022. Tajuk kita kena tulis ekuiti pemilik mula dengan modal awal, tambah untung bersih, tolak ambilan, dapat modal akhir. Jadi itu perbezaannya sebab milikkan tunggal dimiliki oleh seorang. Baik, seterusnya kita nak pergi kepada soalan, Aiman. Baik, cikgu. Syarikat Khidmat Jasa Berhad menawarkan perkhidmatan kawalan keselamatan. Pada 20 Januari 2022, syarikat telah menerbitkan 500 unit 8% share keutamaan pada harga RM1 se-share dan 2 juta unit share biasa pada harga RM50 kepada orang awam. Semua share telah dilanggan dan dibayar penuh pada 6 Februari 2022. Perkongsian Ratu dan Mahsuri ditubuhkan pada 2 Januari 2022. Pada 31 Disember, modal Ratu dan Mahsuri menunjukkan baki RM20,000 dan RM30,000 masing-masing. Manakala baki akaun semasa Ratu dan Mahsuri masing-masing ialah RM1,500 dan RM3,200. Soalan, anda dikehendaki membandingkan komponen ekuiti pemilik dalam Penyata Kedudukan Kewangan Syarikat Khidmat Jasa Berhad dengan perkongsian Ratu dan Mahsuri pada 31 Disember 2022. Di sini cikgu nak minta tolong Aiman. Ya, cikgu. Dia bersedia untuk persembahkan komponen ekuiti pemilik untuk Syarikat Khidmat Jasa Berhad. Boleh? Cikgu. Sebelum tu cikgu tunjukkan dulu jawapan cikgu. Cikgu dah ada jawapan untuk perkongsian Ratu dan Mahsuri tu. Okey. Baik. Sebelum tu, cikgu nak tunjukkan. Bila kita dapat soalan ni, kita kena bijak mencari kata kunci. Jadi cikgu telah highlightkan share keutamaan dan share biasa bagi syarikat, dan bagi perkongsian iaitu cikgu highlightkan modal dan akaun semasa. Baik, cikgu tunjukkan jawapan. Aiman, cikgu dah tunjukkan jawapan cikgu. Perkongsian Ratu dan Mahsuri, cikgu masukkan akaun modal Ratu, akaun modal Mahsuri dan juga baki akaun semasa Ratu dan akaun semasa Mahsuri. Baik, sekarang cikgu nak Aiman cuba jawab jawapan bagi Syarikat Khidmat Jasa Berhad. Okey, bagi Khidmat Jasa Berhad, cikgu, Penyata Kedudukan Kewangan pada 31 Disember 2022, cikgu, ekuiti pemilik dan modal diterbitkan dan berbayar penuh, 500,000 unit, 8% share keutamaan, so jadi 500,000. Okey, dan kemudian 2 juta unit share biasa, iaitu
Jadi jumlahnya adalah 1,500,000. Okey, mari kita semak apakah jawapan Aiman tepat. Ya, betul. Tepat sekali. Tahniah Aiman. Terima kasih cikgu. Okey, baik. Seterusnya kita akan lihat kepada Itu dia cikgu. Dah habis dah. Dah untuk habis sampel dah. pada kali ni. Jadi maknanya tadi cikgu, yang paling penting sekali kita kena tengok berapa share yang diberikan, berapa per unit dan berapa jumlahnya dan adakah ia perlu digabungkan. Baik, terima kasih cikgu. Kita nak berehat seketika para penonton. Jangan ke mana-mana, kembali selepas ini Didik TV KPM. Didik TV KPM. Baiklah, kembali bersama saya Mas Sufian Azman di Didik TV KPM dalam slot menengah atas dalam mata pelajaran prinsip perakaunan tingkatan 5. Dalam apa-apa bisnes pun mesti kita tengok berapalah dividen kita nak dapat ni kan. Tunggu je hujung tahun kan. Banyak ni dividen kita dapat. Tapi dividen tu apa dia? Okey, baik. Kita tanya kepada Cikgu Syarul untuk meneruskan topik kita hari ini. Terima kasih. Menarik dividen. Okey, baik. Kita akan lihat apa maksud dividen. Okey, dividen tunai. Okey, dividen merupakan sebahagian keuntungan yang dibayar oleh syarikat kepada para pemegang syar. Dividen tunai pula adalah keuntungan yang diagihkan kepada pemegang syar dalam dua kaedah, iaitu mengikut peratus atas nilai se-share atau sen se-share. Okey, jadi untuk makluman, dividen tunai ni kita akan bayar berdasarkan modal diterbitkan dan berbayar penuh. Baik, seterusnya kita akan lihat. Kita ada dua jenis dividen. Okey, dividen interim dan dividen akhir. Mesti Aiman nak tahu apa dividen interim dengan dividen akhir ni. Betul, cikgu. Baik. Cuba Aiman bacakan dividen interim tu. Dividen interim, dividen yang dibayar sebelum keuntungan sebenar diketahui. Pembayaran dibuat sebelum tempoh perakaunan berakhir. Ya, betul. Terima kasih. Manakala dividen akhir, Aiman? Diisytiharkan selepas keuntungan sebenar diketahui. Pembayaran dibuat sebelum tempoh perakaunan berakhir. Baik. Pembayaran dibuat selepas tempoh perakaunan berakhir. Okey, baik, maaf cikgu. kat situ. Ada tersilap tulis sikit cikgu. Ya, betul. Okey, baik. Okey, jadi kalau Aiman lihat dari segi tempoh masa di bawah tu menunjukkan dividen interim tu akan dibayar dalam tempoh kewangan. Manakala dividen akhir akan dibayar selepas keuntungan sebenar diketahui. Baik, seterusnya. Okey, bagaimana nak mengira dividen interim dan dividen akhir? Okey, rumusnya adalah ada perbezaan antara pengiraan dividen share keutamaan dan share biasa. Kalau share keutamaan, kita ambil modal diterbitkan dan berbayar penuh share keutamaan, darab peratus dividen yang ditetapkan, darab tempoh. Manakala pengiraan dividen share biasa, sama, ambil modal diterbitkan dan berbayar penuh share biasa, darab peratus dividen yang diisytiharkan, atau ambil bilangan unit modal diterbitkan dan berbayar penuh share biasa, darab nilai dividen se-share. Jadi nampak perbezaan di situ ya. Dividen share keutamaan mesti ada peratus dividen yang ditetapkan, darab tempoh. Manakala share biasa tidak mengambil kira tempoh. Okey, seterusnya kita nak mengira dividen interim dan dividen akhir ya. Aiman, baik. Syarikat Berjaya Berhad merupakan sebuah syarikat yang sedang berkembang maju dalam perniagaan harta tanah. Pada 16 Januari 2022, syarikat telah menerbitkan 2 juta unit 6% share keutamaan pada harga RM1 se-share dan 3 juta unit share biasa pada harga RM50 se-share kepada orang awam. Okey, jadi semua share tersebut telah dilanggan dan berbayar penuh pada tarikh tutup permohonan 31 Januari. Tempoh perakaunan syarikat berakhir 31 Disember 2022 setiap tahun. Okey. Pada 31 Julai, syarikat telah memutuskan untuk membayar dividen interim. Dia kata 6% share keutamaan bagi tempoh 6 bulan pertama, share biasa pada kadar 3%. Manakala pada 31 Disember 2022, Lembaga Pengarah Syarikat telah memutuskan pembayaran dividen akhir 8% share
6% share keutamaan dan share biasa pada kadar 5%. Baik, soalan dia. Anda dikendaki menghitung dividen interim, dividen akhir. Jadi di sini Aiman kita Cikgu? ada, cuba tengok cikgu ada highlightkan pengiraan dividen interim. Kita lihat unit untuk share keutamaan dan juga share biasa. Pertama kita kena kira modal diterbitkan. Baik. Jadi untuk share keutamaan. Okey Aiman, Ya cikgu. boleh bacakan jawapan tak untuk share keutamaan? Tengok soalan tadi. Okey cikgu, untuk share keutamaan. Okey, untuk share keutamaan 200,000 seunit share kali dengan RM RM1 Okey. kali dengan 6% Okey. dan kali dengan 6/12. Okey, jadi berapa rasanya Jadi jawapan jawapannya adalah 60 RM? 600,000 RM 600,000 cikgu. 600,000. Saya rasa 600,000 lah Baik, cikgu. mari kita 60,000. 60,000 cikgu. Okey, baik. Kat sini 60,000 ke 600,000 ni? Itulah cikgu. Saya pun confused juga. Okey. 2 juta kali berapa tadi? RM1 kali darab RM1. 6% darab 6/12. Jawapan dia adalah 60,000. 60,000. Tersilap tulis Terlebih tu, cikgu. kosong di situ. Sorry cikgu. Baik. Okey, baik. So seterusnya kita lihat bagaimana kita nak kira dividen share biasa untuk dividen interim. Okey, kita ambil unit 3 juta unit darab 50 sen darab 3% iaitu RM 45,000. Okey, baik. Seterusnya kita nak pergi kepada pengiraan dividen akhir. Jadi tengok yang cikgu highlightkan dividen akhir. Okey, dividen akhir kita akan lihat pada 31 Disember. Jadi kalau share keutamaan tadi 6% share keutamaan. Kemudian kalau share biasa untuk dividen akhir 5%. Nampak ada beza tadi dengan yang interim tadi. Baik. Sekarang kita akan kira pula dividen akhir Aiman. Ingat lagi tadi jawapan untuk tempoh tadi, ingat tak? 6/12 kan? 6/12. Nah, sebab apa 6/12? Sebab dia setengah dia tahun. ada tempoh. Dia ada tempoh dia. Ya, betul. Jadi, bila tadi kalau kita lihat kembali kepada soalan Aiman, kalau kita lihat kalau dividen interim sampai 31 Julai ya. Betul. Kalau 31 dividen akhir 31 Disember, jadi cuba Aiman kira. Kali Selepas 12 bulan Julai Julai sampai Disember, berapa bulan? ada 6 bulan. Salah. 5 bulan. Terlebih satu lah pula. Terlebih satu. Bulan Ogos sampai Disember, 5 bulan. Jadi Aiman, untuk pengiraan share keutamaan, tengok apa beza dia. Untuk dividen interim tadi, unit share, harga se-share sama, peratus dividen sama, apa beza dia? 5/12 tempoh dia. Ya, tempoh. Jadi jawapan dia? Jawapan dia 60,000 ke cikgu? Ya ke 60,000? Cuba Aiman kira. Okay. Saya kira balik cikgu. Baik, kira balik. Okey, saya kira balik. 2 juta. 2 juta. Okey, kali Darab RM1. RM1 Darab 6%. kali 6%. Darab Kemudian 5/12. darab 5/12. Okey, saya dapat dah cikgu. Okey, berapa tu Aiman? 50,000. Betul tak? Betul tak 50,000? Okey, so kat sini salah lagi ni. Alamak, silap tulis lagi. Silap tulis lagi. Okey. Baik. Seterusnya cikgu bacakan pengiraan dividen akhir untuk dividen share biasa. Okey. Share biasa kita tadi kita ada 3 juta. Sama darab dengan harga se-share 50 sen. Okey. Darab 5%. Tadi masa interim tadi 3%. Sekarang 5%. Jadi jumlah dia adalah RM 75,000. Wow, bestnya. Banyak kan? Banyak cikgu. Okey, kita main juta-juta. Baik. Seterusnya kita akan pergi kepada mengira dividen bagi beberapa tahun. Okey, kalau tadi hanya 1 tahun saja. Sekarang kita diberi keuntungan daripada tahun 2014. Okey. Sini pun ada salah lagi. Ada kesilapan sikit cikgu Okey. Baik. Sebenarnya ada pembetulan kat sini 2018, 2019, 2020, 2021, 2022. Okey. Okey, baik. Jadi kita baca kat sini pada 2 Januari 2022 modal share syarikat Labis Berhad adalah seperti berikut. Modal diterbitkan dan berbayar penuh
2 juta unit 10% share keutamaan RM 2 juta. 3 juta unit share biasa RM 3 juta. Okey. Okey, jadi untuk keuntungan syarikat bagi 5 tahun adalah seperti berikut. 2018 RM 260,000, 2019 RM 800,000, 2020 RM 200,000, 2021 tak ada untung, 2022 430,000. Baik. Okey. Andaikan semua keuntungan dibahagikan sebagai dividen kepada pemegang share mengikut keutamaannya. Jadi anda dikendaki mengira pembayaran dividen, 10% share keutamaan dan share biasa. Baik, macam mana kita nak kira, Aiman? Pertama, kita kena kira dividen. Ambil modal diterbitkan dan berbayar penuh, share keutamaan. Okey. 2 juta ringgit, darab persen 10%, darab 12 per 12 tu maksudnya setahun lah. Okey. Kita akan dapat share keutamaan, dia akan dapat dividen dia setiap tahun RM 200,000. Okey. Okey, jadi untuk tahun 2018, pembayaran dividen untuk share keutamaan kita dapat 200,000. Okey, cuba lihat Aiman, keuntungan tahun 2018 260,000 kan? Okey, jadi untuk pembayaran dividen share biasa, kita ambil jumlah keuntungan, tolak pembayaran dividen share keutamaan 200,000, bakinya kita dapat 60,000. Okey. Nampak tak? Nampak cikgu, dia tolak daripada 260 sebab tolak 200,000. kita ingat balik tadi cikgu kata, dividen, pembayaran dividen kita utamakan share keutamaan dahulu. Baru selebihnya kita bagi kepada share biasa. Jadi untuk tahun berikutnya 2019 800,000. Share keutamaan 200,000. Kemudian baki dia, Aiman? Dan bakinya kalau 800,000 tolak 200,000, dah ada 600,000. 600,000. Baik. Kemudian untuk tahun 2020 200,000. Okey, 200,000 maknanya tak ada. Kosong cikgu. Siapa yang kosong? Pembayaran dividen share Share biasa. biasa. Okey, bagus. Okey, untuk 2021? 21 rugi ke cikgu? Rugi. Alamak. Alamak. Macam mana tu? Jadi, kalau rugi, dua-dua tak dapat. Okey, jadi sekarang cikgu nak cakap tentang 2022. Okey, kenapa 2022 share keutamaan tu 400,000? Sebab apa ya? Okey, sebab kita tengok balik tadi cikgu cakap share keutamaan layak menerima tunggakan dividen. Okey. Jadi 2021 tak ada kan? Jadi kita bawa tunggakan 2021 ke tahun 2022. Maka share keutamaan dapat banyaklah. Ini tak rugilah cikgu. Baik. Tapi share biasa kita lihat keuntungan 430,000. Jadi share biasa dapat bakinya 430,000 tolak 400,000. Dapat tapi share sebab biasa. ada ketunggakan tu cikgu. Mungkin Sebab cikgu tadi boleh kan cerita cikgu sikit. dah cakap tadi, share keutamaan layak menerima tunggakan dividen manakala share biasa tidak layak. Okey, baik cikgu. Boleh terus lagi cikgu? Seterusnya kita sebab tadi pembayaran dividen bergantung kepada jumlah keuntungan syarikat dan kelulusan oleh lembaga pengarah. Sekiranya pada tahun semasa prestasi syarikat tidak memuaskan, menyebabkan keuntungan tidak diperoleh, tidak mencukupi untuk membayar dividen kepada pemegang share keutamaan, maka jumlah dividen menjadi tertunggak dan perlu dilunaskan pada tempoh perakaunan berikutnya apabila keuntungan syarikat mencukupi. Okey, jelas tak Aiman? Jelas cikgu. Baik, itulah keistimewanya share keutamaan. Baik, kita nak uji lagi Aiman. Okey cikgu. Okey, apakah yang dimaksudkan dengan dividen interim? Interim ni dia keuntungan sebenar syarikat diketahui. Dia maknanya jawapannya C cikgu. Dividen yang dibayar sebelum keuntungan sebenar syarikat diketahui. Sebelum ya. Okey, mari kita lihat. Okey, betul. Tahniah. Alhamdulillah. Tahniah. Baik Aiman. Seterusnya kita lihat. Maklumat berikut diperoleh daripada Syarikat Permata Hijrah Berhad bagi tahun berakhir 30 November. Okey, modal diterbitkan berbayar penuh untuk share keutamaan RM 1,800,000, share biasa RM 1 juta. Lembaga pengarah mengisytiharkan dividen share biasa pada kadar 25 sen se-share. Okey, berapakah jumlah dividen akhir share biasa? Jadi Aiman, kita nak kira share biasa, ambil unit 500,000 darab 25 sen. Okey. Berapa jawapan Aiman? 25 sen. Ya.
125,000. RM Apa dia beli, cikgu? 100. Okey. 125,000. Ya, tepat sekali. itu Pandai dia. Aiman. Tahniah. Baik, seterusnya. Okey, baik cikgu. Jadi kita lihat dalam kita nak buat dalam kita nak melabur di sebuah syarikat, cikgu kan, pentingnya dividen ni dan sebagainya, dan syarikat pun perlu memegang amanah tu dengan baik, cikgu. Mungkin ada sedikit rumusan daripada cikgu dalam topik pembelajaran kita pada hari ini, cikgu. Baiklah, secara kesimpulannya pada hari ini kita telah belajar tentang perakaunan kepada syarikat menurut share. Tadi cikgu telah terangkan tentang perbezaan syarikat senang berhad, syarikat awam berhad. Kemudian cikgu terangkan jenis modal. Okay, modal share, kita ada share biasa, kita ada share keutamaan. Kemudian cikgu ajar macam mana nak mengira modal diterbitkan dan berbayar penuh untuk share biasa dan share keutamaan. Macam mana nak rekod ke Journal Am, macam mana dari Journal Am nak ke ledger. Dan seterusnya, cikgu tunjukkan persembahan equity pemilik dalam syarikat berhad. Dan yang akhir, macam mana nak kira dividen. Kita ada dividen interim dan dividen akhir. Okey, cikgu. Macam mana dengan prestasi pembelajaran saya, cikgu? Okey ke saya jawab hari soalan ini tadi? Cikgu amat berpuas hati dengan pencapaian Aiman hari ini. Jadi cikgu nak bagi sedikit cenderahati kerana berjaya menjawab soalan cikgu hari ini. Saya dapat hadiah tu. Okey. Okey, tahniah Aiman. Terima kasih banyak, cikgu. Nanti saya akan pahatkan nama cikgu kat buku ni. Okey, baik, terima cikgu. kasih, Aiman. Jadi murid-murid kita nak dapatkan bahan rujukan pembelajaran kita pada hari ini, cikgu. Mereka boleh dapatkan di mana ya, cikgu? Okey. Untuk makluman murid, murid-murid boleh mendapatkan bahan yang cikgu cikgu persembahkan hari ini dengan melalui pelantar Delima KPM. Itu dia. Terima kasih kepada Cikgu Syarul. Seronok kita belajar kan. Orang kata bukan setakat kita berniaga, tapi kita mentadbir perniagaan dengan baik sekali. Baik, terima kasih cikgu. Terima kasih kepada para penonton yang setia bersama dengan kita sehingga akhirnya. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Terima kasih cikgu.